Islam bangkit dari sebelah timur yang dirintis oleh seorang mujadid pemuda Bani Tamim gelarannya. Selepas ini akan disambung oleh Imamul Mahdi buat menyempurnakan. Sepatutnya di waktu ini umat Islam telah mencari pemuda itu dan jamaahnya. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah wa yaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada petang ini kita akan bicara satu tajuk iaitu menentukan Imamul Mahdi bukan soal akidah yang pokok. Persoalan Imamul Mahdi adalah satu perkara yang berbentuk kepercayaan yang boleh dihilafkan sebelum Imamul Mahdi zahir secara nyata. Sebelum Imamul Mahdi zahir secara nyata. Artinya, ia bukan persoalan akidah yang pokok atau asas. Juga dengan bahasa lain atau kata-kata yang lain, artinya ada ulama yang percaya tentang Al-Mahdi dan ada ulama yang tidak percaya akan hal Imamul Mahdi. Tegasnya Al-Mahdi adalah soal kepercayaan yang tidak wajib diyakini sebelum Imamul Mahdi itu benar-benar zahir. Dengan kata lain juga, ianya tidak setaraf dengan soal kepercayaan yang menjadi akidah seperti percaya kepada rukun iman yang 6 kerana persoalan Imamul Mahdi tidak termasuk dalam rukun iman yang 6 yang mana rukun iman itu telah diijma' oleh ulama' mu'tabar. Seandainya kita ihtimalkan persoalan Imamul Mahdi sebagai akidah, apa akan terjadi kepada sebahagian besar masyarakat Islam yang tidak pernah ambil tahu tentang perkara Al-Mahdi itu? Apakah kita berani mengatakan akidah mereka rosak kerana mereka tidak pernah ambil tahu tentang perkara Al-Mahdi itu dan tidak mempercayai persoalan Al-Mahdi? Adakah taraf persoalan Al-Mahdi itu sama dengan taraf rukun iman atau rukun Islam? Bahkan yang pasti persoalan Al-Mahdi tidak termasuk dalam perkara rukun iman dan tidak termasuk dalam rukun Islam. Tidak cacat iman atau Islam seseorang sekiranya dia tidak mempercayai atau sebaliknya sebelum zahirnya Imamul Mahdi itu secara nyata. Apabila telah jelas zahirnya Imamul Mahdi dan pada ketika itu barulah berlaku kekufuran kepada yang mengingkarinya. Seorang ulama terkenal dari Mesir yang bernama Said Muhammad Zaki Ibrahim, bekas alim Majlis Fatwa Mesir, mengatakan bahawa persoalan Al-Mahdi adalah merupakan persoalan akidah yang bukan pokok. Maka menentukan Imamul Mahdi juga bukan persoalan akidah. Dengan ayat yang lain yang mudah difahami, sekiranya persoalan Imamul Mahdi bukan soal akidah, maka menentukan seseorang sebagai Imamul Mahdi juga adalah bukan persoalan akidah. Maka ianya adalah perkara yang boleh diijtihadkan. Sila ambil perhatian. Sila fahami molek-molek. Bahkan keputusan Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia mengenai ajaran Qadiani
pada tahun 1975 memutuskan Al-Mahdi bukan termasuk dalam akidah Islamiah. Ini dikuatkan lagi dengan seorang tokoh ulama iaitu Ibn Khaldun yang menolak hadis tentang Imamul Mahdi. Kiai Syamsuddin, Tuan Guru Said Omar, Profesor Syekh Hussein Azmi dan Profesor Anwar Musyaddad adalah antara ulama-ulama yang mengatakan bahawa Al-Mahdi bukan soal akidah yang wajib diyakini. Ingat ya, saya selalu katakan sebelum benar-benar Imam Mahdi itu muncul. Walaupun banyak hadis menceritakan tentang Imamul Mahdi sehingga tarafnya bertaraf ataupun statusnya dianggap sebagai mutawatir maknawi. Banyak hadis memperkatakan hal Imamul Mahdi. Tetapi kerana ada ulama yang berselisih pandangan, ada yang mengatakan soal akidah dan ada mengatakan bukan soal akidah, maka ianya merupakan soal khilafiyah. Sehinggalah zahir benar-benar Imamul Mahdi, nyata benar Imamul Mahdi, maka pada ketika itulah barulah menjadi wajib aradi untuk mengimaninya. Ambil perhatian. Kesimpulannya, kita tidak boleh menyesatkan atau membid'ahkan orang yang melakukan ijtihad di dalam menentukan Imamul Mahdi, kerana persoalan Imamul Mahdi adalah persoalan khilafiyah, persoalan kepercayaan yang tidak wajib diyakini dan merupakan persoalan akidah yang bukan pokok, yang tidak termasuk dalam rukun iman dan rukun Islam. Sila faham baik-baik. Dengan itu kita tidak boleh menuduh sesat kepada orang yang berijtihad menentukan Imamul Mahdi tanpa nas dan ijma' ulama atau kias yang jali, iaitu satu kias yang terang yang memerlukan huraian yang panjang. Kembali memperkatakan akan hadis-hadis berkaitan Imam Mahdi dan jadual Tuhan, iaitu apa yang ditakdirkan oleh Allah di akhir zaman yang tersimpan di Lauh Mahfuz, iaitu segala macam peristiwa, segala macam perkara, sesuatu, semuanya dalam pengetahuan ilmu, dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali memperkatakan akan hadis-hadis berkaitan dengan Imam Mahdi di akhir zaman, banyak yang bersifat kod-kod rahsia yang mana Allah dan Rasul sendiri sifatkan melalui hadis-hadis Nabi. Maka untuk memahaminya, sudah semestilah seseorang itu sangat-sangat diberi faham oleh Allah dan Rasul, yakni secara ilham. Imam Mahdi dan Fatah At-Tamimi sebagai pelaksana yang memainkan peranan yang penting, yakni kebangkitan akhir zaman, diberi ilham, iaitu bantuan tambahan, kekuatan tambahan untuk menambah faham erti keseluruhan pakej hadis akhir zaman. Selain mereka, sekalipun para ulama, sekalipun Yahudi, mereka tidak tahu secara bentuk atau format sebenarnya tentang bagaimana berlakunya kebangkitan itu. Ini kerana maksud asal hadis-hadis itu terlalu umum dan kabur. Fatah At-Tamimi telah mengkaji semua hadis-hadis yang berkaitan akhir zaman, khususnya tentang Imam Mahdi, selama lebih 50 tahun. Dan menurut Fatah At-Tamimi, dia diberi faham oleh Allah tentang konsep, teknik dan hala tuju perjuangan akhir zaman. Bagaimana ia bermula dan sampailah ke akhirnya. Kefahaman itu sudah diuji dalam tindakan dan sebenarnya sudah pun berhasil. Dan sehinggalah sekarang ini, kefahaman yang diperolehi dari masa ke semasa itu membuktikan ianya adalah satu kebenaran. Apa yang Fatah At-Tamimi faham berkaitan dengan Imamul Mahdi merujuk kepada hadis-hadis akhir zaman, iaitu antara lain, yang pertama, Imam Mahdi adalah seorang lelaki yang masih hidup dan sedang diraibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia, iaitu Imam Mahdi, akan zahir ke dunia nyata pada waktu yang Allah kehendaki untuk melakukan kebangkitan Islam.
di hari kezahirannya, iaitu hari Jumaat, bulan haji, ketika mana khatib sedang membaca khutbah di mimbar Masjidil Haram di Mekah, hidung khatib tersebut berdarah kerana cuaca terlalu panas. Maka khatib itu turun dari mimbar dan digantikan oleh khatib kedua. Hal yang sama berulang sehingga khatib yang ke-6, khatib yang ke-7 pula, yang mana apabila membaca khutbah di mimbar Masjidil Haram, hidungnya tidak berdarah, maka dia menjadi imam sembahyang Jumaat pada hari itu di Mekah. Itulah dia Imam Mahdi yang dizahirkan buat pertama kali setelah diraibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nama Imam Mahdi ini ialah Muhammad bin Abdullah, ibunya Aminah, keturunan Bani Hashim, iaitu Arab Quraisy dan merupakan Ahlul Bait. Imam Mahdi akan zahir tidak lama lagi, iaitu selepas terjadinya Daulah Islamiah. Di mana? Di Malaysia. Selepas kezahiran Imamul Mahdi di mimbar Masjidil Haram itu, maka selepas beberapa bulan, Imam Mahdi belum lagi isytihar dirinya dan hanya berhubung dengan para wazirnya untuk melengkapkan persiapan sebelum pengisytiharan. Namun, umat Islam yang sudah tahu tentang keberadaannya mahu berbai'ah padanya. Tetapi mereka diisyaratkan untuk berbai'ah terlebih dahulu dengan Fatah At-Tamimi yang berada di Malaysia. Maka menepati hadis Nabi SAW, sayakhruju min sulbi hadza fata yamla'ul arda qistan wa adlan fa iza ra'aitum zalika fa alaikum bil Fatah At-Tamimi fa innahu yuqbilu min kibalil masyriq wa huwa sahibu rayatul mahdi, rawahu Tabrani. Akan keluar daripada sulbi ini seorang pemuda yang akan memenuhi bumi ini dengan penuh kedamaian dan keharmonian. Apabila kamu meyakini akan hal tersebut, fa'alaikum bil Fatah At-Tamimi, maka wajib kamu bersama-sama dengan Fatah At-Tamimi. Fa'innahu yuqbilu min qibal masyriq, sesungguhnya dia datang dari bumi belahan timur. Dan dia adalah pemegang panji-panji Al-Mahdi. Dan ini perkara penting. Program penyerahan kuasa berlangsung hanya satu malam, sebab kerja-kerja menyiapkannya sudah pun dibuat oleh Fatah At-Tamimi selama lebih 40 tahun. Dengan kuasa daulah yang ada, dengan sistem pemerintahan khalifah yang sudah wujud dan dengan pengaruh yang sudah bertaraf dunia, Imam Mahdi akan memulakan operasi memerangi Amerika, iaitu Sufyani, di mana beliau akan menang dan dapat menguasai dunia. Setelah tempoh beberapa tahun, iaitu memerintah dunia, maka bila mana Dajjal datang, Nabi Isa turun untuk membunuhnya. Nabi Isa akan membenarkan Imamul Mahdi. Hasilnya, seluruh penghuni dunia akan jadi pengikut kepada Imamul Mahdi. Begitulah kefahaman Fatah At-Tamimi berkaitan Imamul Mahdi, dan insya-Allah ianya akan terjadi tidak lama lagi. Bahkan Fatah At-Tamimi inilah yang mempromosikan Imam Mahdi, iaitu Ahlul Bait. Dan kini Fatah At-Tamimi sedang mempersiapkan jamaahnya dan timnya, perjuangannya untuk diserahkan kepada Imamul Mahdi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.